Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini 22 Jun 22 Jun kita teruskan untuk matematik tingkatan 4 bagi tajuk sukatan serakan. Masih dalam tajuk sukatan serakan. Cuma kali ini kita nak fokus kepada konsep. Kita nak mentafsir plot kotak. Okey, jadi apa itu plot kotak? Kalau dalam silibus lama tak ada istilah plot kotak, tapi untuk silibus baru tahun ni untuk SSM kita ada istilah plot kotak. Jadi sebenarnya plot kotak tu sama je konsepnya dengan cara yang teacher pernah tunjuk sebelum ni. Katakan kita ambil kes markah ujian. Markah ujian katalah kita ada 30, 40. Okey. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi sebelum tu kita susun dulu ikut data yang terkecil kepada data yang terbesar. Kita susun 30, 33, 34, 35, 36, 40, 41 dan 45. Okey. Jadi pastinya dekat sini pelajar dah boleh mengenal pasti serakan. Kenal pasti serakan. So serakannya kita kata dari data 30 hingga ke 45. Tu serakan. Dan kalau teacher tanya julat adalah data terbesar tolak dengan data terkecil. So kita dapat julatnya 15. Okey. Jadi sekarang ni plot kotak. Yang dimaksudkan dengan plot kotak tu satu plot yang mesti mempunyai 5 items. Pertama dia mesti ada nilai minimum. 5 item nilai minimum. Kedua dia mesti ada kuartil pertama. Kita dah belajar sebelum ni nak mengira kuartil. Yang ketiga median. Yang keempat mesti ada kuartil ketiga. Dan yang kelima nilai maksimum. Kita pernah buat sebelum ni pun, tapi kita tak pernah sebut istilahnya adalah plot kotak. Jadi daripada data ini kita tulis balik dah. Tulis benda 30, 33, 34, 35, 46, 40, 41, 45. Kalau sebelum ni kata kita bagikan kepada dua kumpulan. Sekarang data genap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data genap. So kita bagikan kepada 4. Dua bahagian yang sama dengan bilangan 4 data. Jadi yang pertama dalam plot kotak ini dia punya nilai minimum. Okey, plot kotak nilai minimum 30. Sepatutnya kita ada skala yang kena sekata lah. Skala kita Lepas tu tadi teacher kata kita bagi 2 kan. Bagi 2. So tengah-tengah ni untuk kita kira min 35 tambah 36 bagi 2. So pelajar akan dapat min dia 35.5. Okey. Dan tengok kumpulan pertama ni ada 4 data. Jadi nak kira kuartil 1 kita ambil
33 tambah 34 kita bagi dengan 2. So belajar akan dapat berapa? 33 tambah 34 bagi 2. Okay, pelajar dapat 33.5. Yang ini okay, kita lihat pada 40 tambah 41 bagi 2. Ini untuk kuartil ketiga. So pelajar akan dapat 40.5. Okey, jadi kalau kita nak plot kotak, make sure kalau dalam plot kotak ni seeloknya kita guna kertas graf. Okey, teacher mulakan kertas graf ni. So saya mulakan dekat sini 30, 32. Okey. So tadi kita ada di sini nilai minimum. Okey. Lepas tu tadi kita punya kuartil 1 ada pada 33.5. So pelajar tengok. So 33 tengah-tengah. 33.5 somewhere here. So teacher letak sini. Okey, ini untuk kuartil 1. Kemudian median dia 35.5, 34, 35, 36 kita bagi tengah. Okey, sini median M. Lagi kita ada 40.5. 40.5 sini 41, so 40.5 kat sini. Okey, dah Jadi kejap. Okey, ini kuartil 3 dan kita ada nilai maksimum. Nilai maksimum 45 di sini. So ini nilai maksimum. Okay, mungkin tak nampak, kita horizontal kan lah. Okay. Okay. So ini nilai maksimum, yang ini nilai kuartil 3. Ni median, tapi macam betul median dia. Tapi kita dah kira kan median dia 35.5 dan 33.3. So tak apalah. Okey, jadi sekarang ni kita sambungkan, kita guna pen merah nak bagi nampak. Okey, nilai minimum kita sambungkan ke kuartil 1. Okey, kemudian tengok kuartil 1. Okey, 2 petak kena guna berbaris. Okey, so ini median dan yang terakhir saya sambungkan. Okey, so kalau pelajar lihat dekat sini, di sini adalah ruangan julat antara kuartil. So inilah dia namanya plot kotak. Inilah dia plot kotak. Ingat dia ada 5 items. Pertama nilai minimum, kedua kuartil 1, median kuartil 3 dan nilai maksimum.
Okey, yes, kita sambung. Kita dah faham konsep plot kotak. Saya sambung untuk kesan. Kita nak tengok kesan terhadap sukatan serakan. Ya, sekiranya berlaku penambahan atau pengurangan. Pengurangan ni tolaklah pengurangan data. Yang kedua, sekiranya berlaku pendaraban, didarab lah tu kata, sekiranya didarab atau dibagi dengan suatu pemalah. Okey, jadi kita tengok kesan terhadap sukatan serakan. Yang dimasukkan dengan sukatan serakan yang kita dah belajar ialah pertama julat. Yang kedua julat antara kuartil. Okey, yang ketiga kita nak lihat sisihan. Bukan sisihan, kita tengok variance dululah. Variance. Dan yang keempat kita nak tengok kesan sisihan piawai. Okey, so sekiranya, alamak, pen habis. Sekejap ya. Okey, cari pen baru. Okey, kita nak tengok kesan kat sini. Kalau sekiranya ditambah, ada suatu pemalah ditambah. Katakan ditambah dengan 2. So, apa berlaku? Julat tak berubah. Julat antara kuartil tak berubah. Variance tidak berubah. Sisihan pun tak berubah. Okay, kalau ditolak pun, jika ditolak, julat tak berubah, julat antara kuartil tak berubah, variance tak berubah, sisihan piawai pun tak berubah. Okey, sekarang sekiranya didarab dengan satu pemalah, katakan pemalah tu K. Jadi julat baru, ini julat lama, maka dia akan kena darab dengan K lah. Darab dengan K. Alamak, faham tak tu? Darab dengan K. Julat antara kuartil juga, kita terus dia darab dengan K. Tapi variance lain. Variance ni kita kena darab dengan K kuasa 2. Dengan pemalah tu tapi kena kuasa 2. Tapi untuk sisihan piawai kita darab je dengan pemalah. Sama juga dengan sekiranya dibahagi dengan K, maka julat pun kena bahagi K. Julat antara kuartil bahagi K. Tapi variance kena bahagi dengan K kuasa 2. Manakala sisihan piawai kita bagi dengan K sahaja. Okey, yang ni pelajar kena ingat konsep ni lah. Okey, walau bagaimanapun sukatan serakan ni akan terjejas, akan berubah sekiranya datang pencilan. Wujud pencilan. Pencilan tu apa pelajar? Pencilan itu adalah data yang ekstrim. Apa maksud data yang ekstrim? Data yang terlampau jauh. Macam tadi katalah tadi kita ada data 30, yang minimum 30 dan maksimum kita 46 kan. Tiba-tiba data yang ekstrim tu katalah kita ada 50 pun dekat, 55 lah. Jauh sangat ni, ya. Jadi bila sekiranya ada pencilan, sekiranya berlaku wujud pencilan, pencilan datang dia, maka julat
semua sukatan serakan ni akan terjejas. Dekat jumlah akan bertambah secara mendadak. Jumlah antara min juga akan bertambah. Okey. Pencilan ni satu istilah baru juga yang teacher baru belajar tahun ni, ya. Okey, kita tengok contoh ni. Contoh ni adalah apabila setiap cerapan ditambah dengan 2. Kalau 8 ditambah 2 akan jadi 10. 9 tambah 2 jadi 11. Ya, 10 tambah 2 12, 13, 14, 15, 16 dan 17. Ini data lama dan ini data baru. So kita tengok kesan dia. Data lama julat dia 15 tolak 8, julat dia 7. Data baru selepas ditambah 2, julat dia juga 7. Ya, ini menunjukkan bahawa sekiranya berlaku penambahan dan penolakan, dia tidak menjejaskan sukatan serakan. Okey, kita tengok pula contoh yang ini. Yang ini dia darab. Dia kata apabila setiap cerapan didarab 2. Kita tengok. So 1 darab 2 pergi ke 2 lah. 2 ni darab 2 pergi ke 4. Yang ini bilangan frekuensi kekal. 3 darab 2 pergi ke 6. 4, 8 dan 5, 10. So kalau pelajar lihat apabila data tu didarab dengan satu pemala, kita tengok pertama kesan dia. Julat yang lama 5 tolak 1, 4. Sedangkan julat yang baru 10 tolak 2, 8. Nampak tak dekat situ je nilai julat dah berbeza. Ini belum kita kira variance, belum kita kira sisihan piawai. Ya, jadi dalam satu data, sekiranya data itu didarab atau dibagi dengan satu pemala, dia akan merubah 4 item tu. Dia akan merubah julat antara kuartil, variance, sisihan piawai, atau dalam arti kata lain dia akan mengubah sukatan serakan. Okey, kita tengok ini yang teacher masukkan dengan pencilan. Ini data lama. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Tiba-tiba ada data 9. Ini kita kata apabila ada pencilan dimasukkan. Pelajar tengok, data lama julatnya ialah 5 tolak 1, julatnya 4. Tapi apabila pencilan dimasukkan, dalam hal ini 9, jadi julatnya akan jadi 8. Okey, so nilai sukatan serakan bagi set data baru akan menjadi lebih besar. Betul sukatan serakan kita akan jadi lebih besar apabila pencilan datang. Kesan pencilan tu. Pencilan tu apa belajar? Pencilan tu adalah nilai yang ekstrim. Okey, sekian saja tajuk untuk sukatan serakan kita. Selebihnya adalah latihan. Okey, selepas ni kita akan jumpa lah dalam sesi latihan. Terima kasih. Assalamualaikum.